pergi solat ni tapi lekit-lekit pula. Badan dah berlemur, peluh-peluh. Mandi ke tak ni? Ini macam Sisi Iman saya memang saya memang minat lagu awak tau. Hari-hari dengar. Ke lagu apa tu? Lagu apa kucing tu? Oh, Sudahlah Miau. Sudahlah Miau. Ustaz dengar juga lagu saya. Saya dengar. Ni kenapa nampak macam hati tak tenang ni? Tak, kejap lagi kita nak solat. Maksud saya ni badan berpeluh-peluh semua. Bau tak adalah lagi tapi dah berpeluh. So tak ada lagi lah, sikit lagi. Okey, tak apa. Saya patut mandi, saya pun tak tahu. Nak balik dulu nak mandi ke nak? Okey. Memandangkan ada masalah, jom kita chit-chat sikit, lepak sekejap. Lepas tu, kita pulang pada Sisi nak buat apa. Ustaz boleh bagi solusi? Ya, sikit sebanyak. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam Cicak Ustaz. Hari ini kita bawa kepada anda seorang penyanyi yang suaranya begitu enak didengari kan. Ada lebih-lebih kurang macam nyanyi orang putih tu dipanggil Kobe Calais. Betul kan? Kobe Calais ataupun sewaktu dengannya lah. Saya pun bukan pandai sangat nak pernah ni. Jadi kita persembah kepada anda Sisi Iman. Assalamualaikum. Hai. Ustaz sihat? Sihat alhamdulillah. Okey, yang pertama nak ucap terima kasih kerana sudi bersama kita dalam Cicit Ustaz pada episod kali ini. Baik, Sisi Iman ni katanya seorang guru. Ya. Guru menyanyi ke, guru mengajar ke, macam mana? Cuba terangkan sikit. Okey, sebenarnya Sisi punya degree ijazah sarjana muda Sisi memang dalam bidang perguruan, engineering pendidikan muzik. Jadi Sisi sebenarnya cikgu muzik lah. Minor subjek Sisi bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu. Mungkin macam logik ke Sisi Iman ni ajar bahasa Melayu kan. Tapi itulah dia hakikatnya dan akhirnya Sisi dah habiskan lah Sisi punya pengajar tu dah tamat pun pada tahun 2018. Alhamdulillah. Katanya sambung belajar lagi sekarang? Ya, betul. Sekarang ni Sisi melanjutkan pelajaran untuk sarjana pula. So, dalam bidang muzik juga. Okey, sebelum kita berkenal dengan lebih lanjut dengan Sisi Iman ni, saya nak tanya, nama sebenar Sisi Iman ni apa? Short term untuk CCTV ke? Sisi apa sebenarnya itu? Nama sebenar sebenarnya? Okey, sebenarnya Sisi Iman tu memang nama IC, nama surat beranak. Memang asalnya begitu. Jadi Sisi punya nama penuh Sisi Iman binti Muhammad Kamil. Apa maksudnya kan? Orang kata macam Sisi ada of mix ke kan? Orang tanya macam tu kan? Tapi sebenarnya tak adalah. Sisi memang ada campuran Cina sikit, Babanyonya dan sebagainya. Tetapi nama Sisi Iman tu sebenarnya maksudnya ialah Sisi tu ejaan je sebegitu. Tapi maksudnya kalau bahasa Melayu Sisi tu kan di sebelah. Jadi Iman tu Iman. Jadi tak kenalah Iman. Sisi sajalah. Harapnya sentiasa di sisi Iman. Nah, begitulah Ustaz. Itu maksud dia. Bukanlah tak kena. Jangan tak kena. Dia kena juga. Saya ni susah nak translate ni nama-nama orang ni. Tapi Alhamdulillah mungkin Sisi Iman dekatlah dengan Iman daripada jauh daripada Iman kan. Itulah dia. Okey, baik. Itu dari segi nama dan juga career. Sekarang ni tengah shoot apa? Katanya ada job daripada Hollywood. Jadi macam mana? Ada pergi overseas ke? Hollywood dia bagi kita tau. Okey, Sisi sebenarnya sebelum ni Sisi kiranya banyak menulis lagu-lagu untuk OST drama dan sebagainya. Tapi sekarang ni terlibat pula dalam bidang lakonan, ada juga hosting. Jadi last year, tak tahulah, mungkin rezeki kan. Kadang-kadang kita rasa kelebihan kita pada nyanyian. Betul. Tapi tiba-tiba macam orang panggil kita untuk hosting, untuk berlakon dan sebagainya lah. So adalah projek-projek yang Sisi dah lalui banyak juga di pada tahun 2019. Penglibatan dah berapa lama? Pelibatan Sisi sebenarnya 6 tahun. Okey. Almost 6 years. Tapi mungkin sama-sama lagi nama Sisi Iman ni pasal ialah kan rezeki. Tak sama dah sekarang. Sekarang gah. Sebut Sisi Iman semua orang tahu insya-Allah. Tak adanya. So kita merangkaklah sikit demi sikit. Dan Sisi selain daripada benda-benda tu juga Sisi pun buat benda-benda yang macam Sisi ni kan pemuzik. Daripada kecil memang main muzik dan sebagainya. So kita banyak iring artis-artis macam Umi Saini. Baru-baru ni Sisi ada main piano untuk Datuk Jamal Abdillah.
untuk macam-macam lah kita buat tu untuk gain experience kan gitu lah. Bukan biasa lah Sisi Iman ni kan. Memang moga-moga terus maju jaya. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita balik ke topik kita pada hari ni iaitu taharah. Taharah bunyi dia macam syahadah lah. Memang Islamik sangat. Okey, tak ada masalah. Kita yang pertama sekali kita nak kongsikan kepada anda semua yang menonton Cicit Ustaz ni, nak bagi tahulah taharah ni apa maksud dia. Jadi taharah ni luas tapi kita fokus kepada kebersihan. Jadi topik pada hari ini memang berkait rapat dengan kita. An-nazafatu minal iman. Nabi kata kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Tangan kena macam ni Sisi nanti. Nak cakap hal agama kena macam ni. Sebahagian daripada iman. Ini taharah dia. Okey. Dan bila sebut tentang kebersihan, banyak benda lah kebersihan ni. Dalam Islam ni saja, bila kita nak mandi sekalipun, tak boleh mandi air di tempat air yang bertakung. Kerana dikhawatiri ada kotoran dan sebagainya. Kena air yang mengalir. Sebegitu rupa Islam menjaga kebersihan sehingga nak mandi pun kena pilih air dan sebagainya lah. Ambil air semayang, menyucikan diri. Kalau bagi lelaki ni, yalah mungkin dekat Malaysia orang tak mandi 6 hari ni satu perkara yang luar biasa. Yalah, panas. Panas. Cuaca kita tak mengizinkan sebegitu. Betul. Tapi kalau Sisi kan nanti nak pergi luar negara. Ya. Mungkin 2-3 hari tak mandi tu okey lagi lah kot sebab dengan cuaca di situ kering, sejuk kan. Jadi tak ada masalah, cuma cucilah bahagian-bahagian yang perlu. Tak ada masalah. Maksudnya 3 hari tu boleh tak? Kalau dalam keadaan yang bersih lah, keadaan yang bersih. Sebab apa dia bagi tahu sebegini rupa, Nabi bagi tahu kerana dekat zaman Rasulullah SAW dulu, hujan susah. Nak cari air pun susah kan. Jadi disebabkan itulah Nabi kata kalau ada air yang mengalir, itulah yang terbaik untuk kita mandi. Kalau tak ada tu, mengelakkan mudarat yang lebih besar, jangan kita mandi. Mungkin dalam tu ada air bertakung ni, kita faham lah kan. Bukan macam kolam sekarang ni, ada klorin, bersih dan sebagainya. Dulu air tidak molek lah orang kata. Bahkan saya rasa ada scientific explanation tentang air yang bertakung ni dan seterusnya lah. Jadi kalau untuk lelaki, ada hari-hari yang kita mesti mandi. Antaranya mandi wajib dan juga mandi hari Jumaat. Hari Jumaat ni ada sunnah mandi dia juga, hari raya dan seterusnya. Tapi takkanlah tunggu hari raya baru nak mandi kan. Lama betul kalau tak mandi tu, busuk sungguh. Okey. Dan bagi wanita pula ada hari-hari semasa dia habis haid, ada hari-hari yang apabila dah menikah nanti, ada hari-hari yang dia bersama dengan suami dan seterusnya. Ini adalah taharah mandi ni, kebersihan diri dan kebersihan untuk kita beribadat pada Allah SWT. Jadi Sisi sendiri, saya tengok Sisi, daripada Sisi ni memang cukup bersih. Jadi nak tanya sikit macam mana Sisi menjaga kebersihan diri dan seterusnya. Apakah amalan Sisi yang Sisi rasa perlu dikongsikan kepada orang ramai tentang kebersihan diri terutamanya? Tentang kebersihan diri tu kena selalu berbalik kepada kita kena selalu check diri kita lah. Saya rasa benda tu sangat-sangat penting. Betul. Lagi-lagi macam kita bukanlah nak jadi public figure sahaja yang kena bersih biasa kan. Maksudnya kita jadi masyarakat mana-mana pun, siapa pun, apa pun kejaya mesti kena bersih. Tak kira apa kita buat kan. Jadi bagi Sisi itulah dia kena selalu check diri kita. Ada bau ke tak ke kan. Lagi-lagi macam Sisi pula sebab selalu make up kan, bila kita bekerja, kita menyanyi ke, kita berlakon ke, kadang-kadang kita touch up banyak kali make up tu. Kadang-kadang Sisi rasa lagi bersih bila lepas beberapa scene tu kita cuci. Bukan seharian biarkan make up sebegitu. Ya, dan macam biasalah kita pun ada kita punya Zoho break lah, kita ada asar break semua. So benda tu yang akan mengekalkan kesucian kita lah. Basically sebab kita buang kan, lepas tu baru kita reapply. So itu cara Sisi lah kot. Itu antara yang dilakukan untuk make up diri lah. Ya, jadinya biar kita rasa fresh. Kita nak bekerja pun sebenarnya bila kita dah bersih ni lagi seronok. Betul. Macam tu lah. Saya kongsi sikit cerita dengan Sisi. Biasa bila pergi solat kan, adalah orang-orang yang ketiaknya agak masam sikit. Jadi sebenarnya apabila kita tidak menjaga kebersihan, bukan sahaja dia mengganggu diri dia sendiri lah. Biasa orang tak bersih ni kadang-kadang
sampai to the extent dia tak tahu pun dia busuk. Itu sebenarnya soalan yang saya nak tanya Ustaz juga. Macam mana kita nak menegur orang yang tak tahu diri dia busuk? Itulah. Saya jawab dengan cerita ni lah. Okay. Jadi bila dia semayang lah. Nampak bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Baguslah. Pergi semayang masjid ni semua bagus. Tapi dia punya bau, Masya Allah. Kita duduk sebelah dia. Allah. Nak pula. Sami Allahu liman hamidah. Memang dia belanja habis kat kita kan. Jadi ini antara perbelanjaan yang tidak dibolehkan dalam Islam lah. Jangan belanja benda-benda macam tu sangat. Mengganggu. Sebab bila kita semayang, kita kena fokus tau. Betul. Macam juga you menyanyi. Saya tak tahulah, mungkin ada pairing-pairing you yang menyanyi ataupun backup singer yang mulut busuk ke apakah, kita pun tak tahulah kan. Tapi secara tak langsung dia memberi efek pada orang lain. Betul. Dan bila kita mengganggu orang lain ni, ni dah kembali kepada dosa yang perlu diminta maaf kepada orang lah. Betul. Dosa kepada Allah mudah, dosa dengan manusia susah. Betul. Jadi cara nak menegur senang je. Lepas habis solat tu, kalaulah kita ni ada kekuatan yang tinggi, kita cakap dengan dia. Abang ni bau tak berapa best ni kan. Kalau boleh. Kalau dia terasa itulah. Kalau dia terasa, biasa dekat masjid-masjid kita ada minyak wangi kat belakang. Kan? Kita ambil minyak wangi tu ataupun minyak wangi sendiri, hollow kepada dia. Abang nak minyak wangi tak? Sebab saya ada bau tak apa selesa sekitar ni lah, bukan abang lah, sekitar ni. Jadi kita bagi sedikit kan. Supaya dengan harapan bila dia memahami perkara ni, dia akan berubah lah. Kalau tak berubah juga, masih lagi dalam keadaan yang busuk, kita kena bagi tahu. Memang kena panggil dia, cakap dia terus terang. Badan ada berbau sikit. Kena terus terang Walaupun agak sukar nak cakap macam tu, tapi kita kena bagi tahu. Memang kena bagi dan the truth tau. Bagi tahu terus. Tapi itulah dia, kadang-kadang Sisi pun ada juga kawan-kawan tapi macam mana nak tegur ni. Jadi sebenarnya memang kita kena bagi tahu terus itulah. Bagi tahulah dengan cara yang baik kan, supaya tapi janganlah cakap, "Oi, busuk kan." Kuat-kuat lepas ya Allah bau kau ni. Ya Allah, teruk. Kesian pula dah mengaibkan orang pula. Itu jadi dosa lain pula kat kita. Jadi dalam masa yang sama, dia pun kena faham bahawasanya benda yang dia buat tu memberi dosa dia kepada orang lain. Orang lain kena tanggung. Benda yang dia bawa busuk, orang lain kena tanggung. Jadi susah. Kalau alhamdulillah kalau seorang je bau. Kalau 2-3 orang sebaris dengan dia bau juga, ini satu problem yang lebih besar. Betul. Jadi dan seterusnya lah, dalam Islam kita menjaga walaupun sehingga sempurnanya agama kita ni, sehingga agama sendiri mengajar cara untuk kita membuang air besar dan membuang air kecil. Ada cara-cara dia. Dan potong kuku macam mana, kebersihan-kebersihan yang Rasulullah ajar ni A sampai Z. Ustaz, so ada cara potong kuku yang disyariatkan Islam? Yang disyariatkan Islam? Ada. Saya tak pernah tahu. Sisi tak pernah tahu. Macam mana Ustaz? Okey, baik. Kita tengok tangan kanan kita, tangan kiri kita. Tangan kanan kita tengok jari telunjuk kita. Okey. Ini kita mulakan dengan tangan kanan 1, 2, 3, 4. Ingat, yang ni 5. Tangan kiri pula yang paling kecil ni 5. 6, 7, 8, 9, 10 yang ni. Oh, yang ni last. Yang ni last. Apakah sebabnya yang ni last? Mungkin adalah hikmah dia. Kadang-kadang sunnah ni kita tiru ataupun kita ikut Nabi SAW, kita tak tahu apa efek dia. Sebab apa disuruh untuk kita makan buah-buahan terlebih dahulu, benda manis-manisan dulu kan masa buka puasa. 1500 tahun dulu Nabi pesan. Hari ni baru kita tahu sebab apa. Sebab dia melancarkan, memberi enzim-enzim, memberi badan kita supaya tidak terkejut dengan makanan-makanan yang masam dan sebagainya kan. Buah ni neutralize. Kadang-kadang manusia ni dia perlu scientific explanation baru nak percaya. Baru nak buat. Sebenarnya kadang-kadang apa yang disuruh oleh Nabi SAW ni tak perlu sangat kita dengar scientific explanation kerana ada dia punya kebaikan insya-Allah kan. Macam mandi wajib kan. Kalau nak kira apa bezanya kalau kita mandi biasa dengan mandi wajib? Tapi kerana niat tu, kita orang Islam sendiri merasakan lebih segar apabila dah macam contoh perempuan lepas dia haid dan sebagainya, dia akan rasa lebih segar. Lelaki pun dia akan rasa lebih segar apabila dalam keadaan hadah besar dan kembali kepada suci. Ini antara psikologi lah pula kan. Semua aku nak jadi ustaz, aku nak sembang, psikologi pun nak sembang, susah lah. Okey, jadi itu adalah sebahagian sikit daripada apa yang disuruh oleh Nabi SAW tentang taharah badan diri kita. Dan dari segi makanan pula. Sisi mesti suka makan kan? Selalu tengok di IG banyak makanan-makanan yang menarik yang dipamerkan, alhamdulillah. Betul. Ustaz, Sisi pernah lah berdepan dengan satu situasi ni. Di mana kita tengah makan-makan ni, ada lauk depan kita. Tiba-tiba lalat masuk dia, tapi dia masuk dia bukannya termasuk, dia macam singgah je. Kita nampak dia macam
Betul belah. Itu macam mana, Ustaz? Soalan yang menarik. Boleh makan ke tidak lagi benda tu Okey. sebenarnya? Bagus Sisi tanya soalan ni. Lalat ni memang ada satu hadis yang sahih mengenai lalat lah. Bila lalat jatuh atas air kita ataupun, tapi saya tak tahu lah ni dia singgah di tubuh belah. Yang ni belah. Oh, dia sempat minum sikit dah. Kan? Kata dia caw. Okey. Jadi kalau air lah, saya tak tahu kepada lauk-lauk dan sebagainya. Kalau air kosong, bila dia masuk, celup dulu. Bawa keluar, barulah ianya bersih. Oh, celup lalat tu? Celup lalat tu bawa keluar barunya ianya bersih. Bagi kalau singgah ni sempat tak tahulah kan, dia dah caw, okeylah. Okey lah. Tak ada masalah lah. Kita mungkin kalau orang putih dia panggil the 3 second rule. Jatuh makanan tu 3 saat ambil. Boleh ambil. Sebenarnya itu bukan orang putih punya, kita punya sebenarnya. Cepat-cepat ambil dan kita istighfar, kita baca subhanallah, alhamdulillah. Ada orang macam dia dah ambil, dia tiup-tiup dah. Ini bergantung jugalah. Kalaulah makanan tu makanan yang sifatnya melekit. Macam contoh kuih, donat kan. Donat tu jatuh atas pasir. 2 saat jatuh, kita pun ambil. Oh, boleh lagi. Ini tak boleh lah kan. Kita kena ikut keadaan lah. Maksudnya tu dah terlalu terang yang dia dah kotor macam kan. contoh sifat tempat tu sendiri bersih. Macam dalam masjid contohnya, kat kawasan masjid yang bersih, yang dari segi dasarnya kita boleh solat kat situ. Jadi bila jatuh makanan itu 3 saat kita ambil, insya-Allah dia masih dalam keadaan yang bersih lah. Kalau jatuh kat atas pasir ke atas tanah, ni kita elakkanlah daripada makan. Jangan, bukan elak, kita tak boleh makan lah. Pasir-pasir makan benda dalam mulut macam tu kan. Okey. Ustaz, tadi soalan saya lalat kan. Cuma kalau belalang. Tak tahu kan. Okey. Binatang-binatang tu takkan nak celok macam ni. Cicak, belalang dan sebagainya. Ni kita tak tahu, tak ada sebut dalam hadis lah. Tapi lalat ada. Oh, lalat je. Lalat je. Oh, okey. Macam kalau cicak, saya rasa kita nak tolak pun tak berani kan. Tak apalah, ikut engkau lah. Kita pun baling ke air tu. Kita tahu saya takut cicak. Tak boleh. So, faham. Binatang-binatang lain juga lah. Kadang-kadang burung dan sebagainya. Binatang-binatang yang tak disebut dalam hadis tu, saya tak pasti hukum dia. Tapi kalau boleh kita elakkan. Sebab kadang-kadang binatang ni dia ada, yelah air liur dia, mungkin ada masalah dan sebagainya. Tapi selagi mana kita yakin bahawasanya boleh. Macam lalat, hari tu makan ke tak lalat tu? Bukan lalat tu, lauk yang lalat tu singgah makan ke tak? Saya pun dah tak ingat, Ustaz. Saya rasa sebab tak tahulah. Tapi Sisi ingat lah dah. Dia singgah lah tak ingat makan ke tidak lepas tu lah. Dia singgah lah tu, dia nak tengok. Tapi bila kita sebut pasal binatang ni, Ustaz, sekarang ni biasalah dalam social media pun banyak orang yang membela kucing, betul tak? Macam Sisi ada nampak lah video-video macam kucing dia kacau tuan dia tengah solat, apa semua betul dia guling-guling. Adakah benda tu macam mengganggu tak kebersihan? kotor ke tempat sembahyang kan? Okey, bagus. Sisi memang tahu apa isi hati saya nak cakap, bagus. Baik, bila kita sebut pasal kucing, kucing ni adalah satu binatang yang mana hidupnya dengan manusia. Betul. Bila dia datang, dia duduk kat tempat solat. Kena tengok, kalau kucing tu memang kita pelihara, maksudnya kita tahu kebersihan dia macam mana. Kat rumah kan kadang-kadang kalau kita tengok rumah-rumah orang yang ada kucing ni, dia ada tempat buang air besar kucing tu, dia mandikan kucing tu, dia manicure pedicure apa betul. Grooming. Grooming kucing tu betul-betul. Kadang-kadang kucing tu lebih bersih daripada seorang manusia. Ada juga penjagaan mereka ni. Jadi bila sebegitu rupa, jadi tak ada masalah kalau dia lalu depan kita. Yang jadi problem ni kalau kucing luar, yang kita tak tahu dia ni dari mana dan mungkin dia ada kotoran-kotoran dia, kita kencing ke, sebab kucing jantan lah terutama dia suka spray macam-macam tempat dia nak menandakan kawasan kan. Ini sifat semula jadi seekor kucing. Jadi macam mana apabila contoh kalau dia datang, dia duduk depan kita, tapi dalam keadaan kita dah tahu dia baru saja kencing depan mata kita tadi, dia terus datang. Contoh kita semayang, kita tengok dia kencing kat situ, dia datang. Kita kena alih dan bersihkan tempat tu. Tetapi apabila dia hilang daripada pandangan mata kita, contoh dia kencing tadi, dia buang air kecil tu pukul 2 lah katakan, kita pun semayang zuhur lewat sikit, kita semayang 2.30, dia dah keluar pusing-pusing, dia masuk balik dalam rumah. Lalu dia lalu depan kita, tak wajib untuk kita bersihkan. Sebab kita tak perlulah nak, macam mana kita nak tahu kan kucing ni kau pergi mana? Betul. Ada kau bersih ke belum? Kan? Tak boleh lah. Pergi mana tadi? Tu Mio ada. Rasanya sampai dah Mio. Bagus Mio ni. Dia pun tahu kita seru dia. Bukan ada lagu yang baru tentang kucing. Ya, betul. Boleh promo sikit lah kan lagu-lagu kucing tu. Itulah Sisi baru sahaja kiranya keluarkan Sisi single yang bertajuk Sudahlah Miau. Jadi Sisi fikir apa benda atau haiwan yang macam paling dekat dengan manusia
ada juga yang tanya, Sisi kenapa tak tulis lagu chimpanzee ke kan, gajah ke, King Kong ke kan, dah lah perangai macam monyet. Kenapa kucing? So Sisi merasakan macam kucing ni memang paling dekat dengan manusia satu, dan ada orang yang sampai lanjut usia dia boleh hidup dengan seekor kucing je kadang-kadang. Jadi Sisi rasakan attachment manusia dan kucing tu yang akan menjadikan lagu tu, dan juga kiranya sesiapa yang mendengar tu jadi lagi dekat lah. Sebab lagu tu sebenarnya Sudahlah Miau tu dia berkisahkan tentang nak move on dari bekas kekasih macam tu. Tapi kan kita kalau kita nak move on dari kucing kita yang mungkin mati ke, yang hilang ke pun susah kan. Macam tu juga lah attachment kita dengan bekas kekasih. Tapi kita kena pandai lah. Pandai untuk kiranya memikirkan yang sesuatu yang lebih baik yang menunggu di masa hadapan. Macam itulah lagunya. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut, Ustaz dah dengar belum? Dah dengar dah sikit-sikit. Okey, kalau nak tahu dengan lebih lanjut bolehlah lari di mana-mana platform yang di YouTube semua dah ada dah. Type saja Sudahlah Miau, nama Sisi SISSYIMANN, jumpalah. Okey, baik. Itu lagu sikit tentang kucing. Baik. Kucing, macam kita balik pada taharah tentang kucing ni. Nabi SAW pernah sebut kucing ni adalah binatang yang bersih, dan ada cerita apabila Rasulullah SAW tengah ambil semayang, dia datang minum air dan sebagainya. Jadi apabila Rasulullah SAW menyebut binatang ini adalah binatang yang bersih dan dikelilingi manusia, dalam kitab-kitab yang lama disebut sebagai perhiasan rumah juga kucing ni. Jadi memang betul pun kan, kalau kita balik serabut-serabut selain daripada yang belum kahwin tu yang ada kucing di rumah, bolehlah menyinari hidup anda yang kelam-kelam tu kan. Jadi itulah sikit sebanyak kelebihan kucing berada di rumah. Adakah itu spesifik berkucing tu? Katakanlah kalau kita bela arnab ke burung ke, sebab Sisi sendiri memang bela arnab dan juga burung. Jadi belum pernah lagi lah masa Sisi solat tiba burung tu terbang ke tak, belum lagi. Tapi katakanlah kalau perkara tu terjadi, adakah ada... Baik, binatang-binatang yang lain tidak disebut dalam hadis. Nabi SAW ada sebut khusus tentang kucing. Jadi kalau binatang-binatang yang lain appear semasa kita solat terutamanya, macam Sisi ada burung dan juga rabbit kat rumah, arnab. Jadi seeloknya berhenti. Sebab kita apa-apa yang tidak ada dalam syariat, tidak disebut dalam Quran atau hadis, kita kena ikutlah. Kalau contoh dia datang, dia lalu kat kita berbau ke apa, kita berhenti tengok dulu, pastikan bersih, alihkan dia kepada tempat yang sesuai dengan dia. Kadang-kadang mungkin ada juga terlepas kan, sebab binatang-binatang ini adalah binatang-binatang peliharaan. Jadi ada kat dalam rumah lah. Burung-burung pun mungkin berterbangan dan sebagainya. Tapi apa yang penting adalah untuk kita mengikut apa yang disebut oleh Nabi SAW, yang dibenarkan kucing. Jadi sesuailah Sisi Iman buat lagu tentang kucing ni. Kerana kucing ni adalah binatang yang disukai Nabi. Ilmiah seorang Sisi Iman. Cikgu kan, guru-guru. Okay. Dan juga kucing ni, kita sebut sikit, kucing ni adalah binatang yang mana ada seorang sahabat sayang kepada binatang ni sampai dia digelar Abu Hurairah. Kita biasa dengar Hurairah ni apa maksud dia? Hurairah ni ada connection dia dengan seekor kucing. Dia sayang sangat pada kucing dan Nabi merestui sayang dia tu kepada kucing-kucing yang ada pada ketika zaman Rasulullah SAW. Baik, saya nak berbalik-balik sikit pada makan tadi. Bila kita sebut tentang makan, Nabi SAW sebut, Man ghashana falaysa minna. Sesiapa yang menipu, dia bukan daripada kalangan aku. Bila makanan tu tak bersih ataupun makanan yang semalam, makanan semalam, takut terasa pula kedai-kedai di tepi ni, tak ada masalah lah. Kita cakap umum. Kalau makanan tu bila orang tanya, orang nak bayar ni, tanya makanan ni makanan bila? Dia kata makanan ni hari ni, baru ambil pagi tadi ni. Baru potong ni, sedangkan makanan tu makanan semalam. Jadi tak boleh untuk kita berkata tipu atas makanan-makanan yang bukan lagi boleh dikatakan, kalau lah kata semalam tu dah nak rosak, hari ni dah rosak. Maka dah hilang, dah bersih, suci terhadap makanan tersebut. Taharah kepada makanan tu dah hilang. Jadi begitulah juga dengan setiap makanan-makanan yang ada di luar. Sekarang ni kita dengar macam-macam. Orang hari tu ada kedai-kedai dekat Malaysia kena tutup sebab ayam dia basuh tepi longkang dan sebagainya. Ni kita datang kat kedai tu tengok dah cantik dah atas pinggan tu kan. Mungkin dihias dengan begitu cantik, kita pun bersungguh nak makan. Tapi cara pembikinan tu, apa yang boleh dikatakan dalam Islam, sediakanlah kepada seseorang itu makanan yang mana yang kamu yakin kamu sendiri boleh makan. Jadi kalau kita nak masak kat diri kita, sudah semestinya kita minyak pun kita pilih minyak olive oil. Tapi kalau meniaga minyak olive oil, tutup kedai tu kan. Tutup kedai. Bukannya. Maksudnya betul lah dia. Apa yang kita, kalau orang
kalau kita sendiri tak nak makan apa yang kita masak tu, then rasanya macam tak bagus untuk kita bagi orang. Betul-betul. Baik, terima kasih banyak-banyak Sisi Iman. Semoga terus maju jaya. Terima kasih Ustaz sebab sudi kongsi pasal ilmu hari ni. Ya, betul. Yalah, awak pun apa kurangnya. Belajar-belajar dah tinggi dah sampai masters. Kita doakan yang terbaik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi, jom kita pergi makan buah sikit. Oh, makan buah? Pastikan tak ada lalat yang singgah. Macam tu. Okay, jom. Jom. Alright. Tak pernah masuk macam ni. Boleh ke buat semayang pakaian macam ni? Itulah dia sedikit soalan yang ada dalam diri kita apabila lepas exercise, lepas bersenam, boleh tak kita solat dengan baju pakaian yang sama? Jadi untuk episod kali ini, Cik Ustaz akan menjawab soalan. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz bin Naslin. Saya ada satu soalan untuk Ustaz. Semasa bercuti di luar negara, saya ada termakan daging khinzir tanpa sengaja Ustaz. Jadi macam mana ya Ustaz? Baik. Dalam Islam ada mengharamkan beberapa makanan untuk kita makan. Antaranya seperti binatang-binatang yang ada kuku yang tajam, kan, ada claws dan sebagainya lah. Jadi babi juga ataupun khinzir lah bahasa yang lebih baiknya. Khinzir adalah haram untuk kita makan. Tapi apakah yang akan terjadi bila kita dah makan dalam keadaan kita tak tahu? Jadi Islam menggariskan satu panduan untuk perkara-perkara sebegini. Apa-apa sahaja yang kita tidak tahu, yang kita lakukan dalam Islam, dimaafkan. Ingat apa-apa sahaja perkara dalam Islam yang kita tak tahu, termakan ke, terbuat ke, ataupun sebagainya. Ada juga kadang-kadang sebab dah lama puasa ni sebulan, dah lama tak puasa, hari-hari bangun pagi minum air, makan, lepas tu tidur. Hari yang sama dia tak bangun sahur, dia bangun, dia makan, pukul 10, 9 makan, lepas tu tidur. Jadi apakah hukum? Dia tak ingat tapi dah kenyang pada pukul 11 pagi. Maka dia dimaafkan. Puasalah seperti biasa sebab tak tahu, lupa dan tak ingat. Ini semua dimaafkan. Baik. Jadi apa yang perlu kita buat selain daripada ialah dah dimaafkan, nak buat apa? Ada ulama-ulama pesan bersedekahlah ke atas kesilapan yang kita dah buat. Bukanlah wajib, tetapi untuk ada adab yang lebih baik. Kita dah buat salah dengan orang. Kalau kita buat salah dengan mak ayah kita, mungkinlah bukanlah satu salah yang besar pun. Contoh macam mak kita duduk mencari kunci kereta dia, kita pergi letak kat sana, dia duduk pening kat bawah cari, lepas tu kita dah jumpa dah. Lepas tu kita pergi bagi kat dia tu dengan keadaan biar macam tu je ke, ataupun kita sebut minta maaf Umi atau minta maaf Abah, saya terletak dekat atas. Rather than kita bagi macam tu saja tanpa ada apa-apa perkataan ataupun mohon maaf, lebih baik kita baikkan perkataan kita bercakap dengan mereka. So begitu jugalah dengan dalam agama ni, kita dah buat satu salah dengan Allah, kita dah buat kesilapan, walaupun kita tak sedarlah, dimaafkan, tetapi dengan cara yang lebih baik kita sedekah, kita niatkan, ya Allah, ini sebab aku tersilap makan, semoga kau ampunkan dosaku dan kau berikan aku ganjaran yang lebih baik. Sedekahlah ke masjid, ke orang yang lebih memerlukan. Wallahu alam. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz. Saya ingin bertanya soalan kepada Ustaz. Saya ini sering berpeluh. Bolehkah saya solat tanpa mandi dan bertukar pakaian? Okey, baik. Soalan ni perlu diperjelaskan lagi lah. Okey, contoh dia cakap dia ni bersukan dan sebagainya, dia berpeluh kan. Jadi boleh tak dia solat tanpa membersihkan diri terlebih dahulu? Yang pertama sekali kita tengok pukul berapa. Contoh asar masuk pukul 4.30. Pukul 4 dia balik rumah, dia sibuk dan sebagainya. 4 balik rumah, 4 suku, baring-baring dan semuanya, nak semayang. Lepas tu badan masih berbau. Okey, pada waktu ketika ini, dalam konteks ini adalah konteks yang darurah, yang perlu dipercepatkan. Kalau tak solat nanti tertinggal waktu, itu dosa yang lebih besar. Ingat waktu solat ni walaupun kita boleh ganti qada, tetapi tidak ada waktu solat yang sama seperti mana waktu yang disyariatkan. Contoh Zuhur. Zuhur adalah ada waktu dia. Dan waktu Zuhur ini dia khaskan
untuk solat zuhur. Setiap amalan ada khusus waktu dia. Macam umrah, kita boleh buat waktu bila saja. Tapi bolehkah kita buat umrah dekat Malaysia? Tak boleh. Waktu dia hanya di sana. Jadi setiap waktu dalam Islam dikhususkan kepada setiap amal ibadat kita. Contoh, dah nak asar. Jadi dia tak semayang zuhur lagi. Macam mana nak buat? Dia kena semayang dulu walaupun badan dia berbau. Kita kena ingat, air ludah kita, peluh kita, ini bukan najis. Tetapi, kalau kita nak pergi jumpa dengan Allah ni, takkanlah kita nak berpakaian seperti begitu, betul tak? Dengan badan berbau. Kita sendiri pun tak selesa. Apatah lagi bila kita semayang di masjid. Kalau kita semayang di masjid, ia boleh menjadi haram kerana apa? Mengganggu orang lain. Badan terlalu busuk, orang datang sebelah semayang, Allahu Akbar, bau apa ni? Kan? Jadi tak fokus. Solat seorang itu apabila saudaranya ataupun diri kita sendiri berbau begitu teruk. Jadi bau, ludah dan sebagainya ni kita tak wajib bersihkan, tetapi adab kita dengan Allah SWT macam mana? Kan? Adab kita dengan Allah SWT. Jadi kalau, sebab kita kena ingat, ada hadis memberitahu an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita kena praktikkan kebersihan dalam kehidupan kita supaya amal ibadat kita lebih senang diterapkan oleh Allah dan tak mengganggu orang lain ni. Orang kanan, kiri kita tak mengganggu. Itu yang lebih penting. Jadi sekadar itu saja untuk soalan kali ini. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Assalamualaikum, saya Nur Atira Abdullah, berasal dari Tawau, Sabah. Saya bangun pagi, lupa mandi hadas. Saya terus solat subuh. Macam mana ya Ustaz solat saya tu? Baik. Dia dalam keadaan hadas, tapi dia bangun pagi, terus dia solat subuh. Yang pertama sekali, soalan ni perlu diperincikan lagi. Dia ingat ataupun tak ingat? Kalau dia tak ingat, solat itu sah, tetapi mesti juga digantikan. Solat itu sah, tapi mesti digantikan. Kerana apa? Kerana solat itu, pada ketika dia melakukan perkara itu, memanglah sah sebab dia tak ingat. Kan? Jadi benda itu diterimalah. Tapi lepas dia mengetahui bahawasanya solat ini, yang dalam keadaan hadas ni tak diterima, maka amalan itu perlu dilakukan semula bagi memastikan solat yang dia buat itu diterima oleh Allah SWT. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita berhadas, benda pertama yang perlu kita buat adalah menyucikan diri kita daripada hadas tersebut. Contoh kalau kita, katakanlah kita bermimpi ataupun kita bersama isteri dan sebagainya, cepat-cepat settlekan dulu. Mandi ketika itu juga, sebab waktu yang paling baik untuk menghilangkan kekotoran hadas ni adalah waktu selepas selesai semuanya. Jadi selepas habis bersama isteri ataupun dah bangun daripada mimpi tengah malam, contoh dia terbangun pukul 3, pukul 4 lepas mimpi berlaku, cepat-cepat kita bersihkan supaya tidak rosak ataupun tidak susah untuk kita beribadat kepada Allah. Dan mereka-mereka yang contoh kalau ada dalam masjid, apakah adab dia? Cepat-cepat keluar daripada masjid, pergi ke tandas dan sebagainya. Bagaimana kita dalam masjid, begitu jugalah kita kena praktikkan dalam diri kita supaya amal ibadat kita tidak tersekat. Amal ibadat tidak tersekat. Apabila berdoa, membaca Al-Quran dan sebagainya dalam keadaan hadas yang besar, kecuali kepada wanita yang haid, yang baca dalam keadaan terjemah, itu dibenarkan. Tetapi pada lelaki yang tak ada apa-apa problem ni, kita bukan ada datang bulan, kita bukan ada kesusahan untuk beribadat, tapi kalau kita yang buat susah, itu adalah dosa dengan diri kita sendiri. Kita saja memperlambatkan. Tak nak mandi wajib lagi, tak apalah, nantilah. Sekalipun ia berlaku berulang-ulang kali, kalaulah kita sengajakan, maka ini adalah dosa diri kita dan dosa kepada Allah SWT. Taubatlah cepat-cepat dan pastikan kita dalam keadaan diri yang bersih supaya amal ibadat, perbuatan kita, segala zikir kita, bacaan Quran kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Sekadar itu saja untuk sesi tanyakan soalan. Kita teruskan lagi dalam segmen yang lain. Wallahu alam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Riz Ismail dalam segmen tersendiri saya personal. Saya nak ajar korang macam mana cara untuk kita mengambil tayamum. Baik, tayamum ni apa?
Tayamum ni adalah debu yang menggantikan wuduk kita apabila ketiadaan air. Itu adalah maksud tayamum. Jadi kalau tak ada air, tak dapat jumpa air, dan bilanya terbatalnya tayamum ni apabila turunnya hujan. Bila hujan dah turun, maka terbatallah tayamum kita yang kita tengah buat tu. Baik, insya-Allah kita akan mulakan. Yang pertama sekali, kalau baju kita panjang macam saya pakai ni, tariklah sehingga seperti mana kita nak ambil wuduk. Tarik di atas sikit pada siku ni supaya kita nampak bahagian ni. Baik. Seterusnya buatlah sebelah kiri pula. Kalau yang pakai jam, buka jam dulu. Sama macam kita ambil wuduk sebenarnya. Yang pakai cincin, boleh juga tanggalkan cincin. Baik. Pertama sekali, buka tapak tangan kita begini. Dan kalau boleh bahagikan dua bahagian untuk kita tepuk debu tu. Baik, yang pertama contoh, saya buat yang pertama. Kita ambil belah kiri dulu. Belah kanan lah. Kita mulakan dengan kanan. Bismillah. Okey. Kalau terasa ada debu yang melekat di tangan tu banyak ataupun pasir yang melekat di tangan tu banyak, maka ketuklah sikit macam ni. Sebab nanti kan jadi scrub pula, betul? Okey, jadi ketuklah sekali dua begitu, maka sapulah ke muka. Macam kita ambil air semayang. Baik. Maka selesai bahagian muka. Baiklah, bahagian kedua adalah bahagian tangan. Tadi kita dah basuh ataupun dah debukan tayamum muka kita, mari kita pergi bahagian tangan. Ingat tak? Bahagian pertama tadi kita dah ambil belah kanan. Kalau boleh jangan campurkan, dikhawatiri debu itu diguna semula, maka kita ambil bahagian yang lain pula. Kita pergi ke bahagian kiri. Jadi seperti biasa, sama macam tadi, dabkan sikit dan angkat. Kalau ada rasa debu ataupun pasir-pasir yang melekat, maka ketuklah. 1 kali, 2 kali, sebegitulah. Dan seterusnya, sapu. Maka angkat sebegini. Kita angkat tangan kita sebegini. Dan sapu begini. Jangan straight, kita bengkok ke sini supaya mudah untuk kita pusing nanti. So, begini. Dan seterusnya pusing ke sini. Dan apabila sampai di hujung, jangan terkena bahagian ni sebab kita nak menyucikan anggota kita dengan tangan yang ni, yang saya pusingkan ni. Maka sambung. Begitu, sambung. Ya. Dan alhamdulillah, kena semua anggota tayamum. Tak perlu kaki, tak ada, apa semua tak ada. Muka dan juga tangan. Kita ada berbeza pandangan tentang perkara ini, tapi kita ambil yang biasa ataupun yang ijma' digunakan di Malaysia. Baik, jadi bilakah lagi ataupun apakah keadaan yang lain yang boleh kita ambil tayamum ataupun melaksanakan tayamum? Apabila seseorang itu sakit yang tak boleh kena air begitu pedih, maka kita tayamum. Tayamum ini nak bagi nampak kat korang ni, sebab tu kita ambil pasir. Sebenarnya tayamum di mana-mana bahagian ataupun mana-mana tempat yang kita tahu, bila kita tepuk keluarnya debu, di situ kita boleh buat tayamum. Senang dan mudah. Dan niat dia bagaimana? Sahaja aku mengambil tayamum, menggantikan wuduk tunai kerana Allah Ta'ala. Baiklah, bila kita sebut tentang tayamum ni, antara syarat dia adalah ketiadaan air dan sebagainya. Tapi bila tiada air, macam mana pula dengan penyucian diri kita? Macam kita pergi ke tandas ke, ataupun pergi buang air besar, buang air kecil dan sebagainya. Baik, kita ada alat-alat istinja dipanggil. Perkara-perkara lain yang boleh menggantikan untuk membersihkan. Selain daripada air. Air yang terbaik lah. Sebab air ini sifat dia suci dan menyucikan. Itu yang paling bagus. Tetapi kalau dah tiada ataupun sekalipun air ada, kita boleh juga guna alternatif ini, iaitu mengambil batu. Batu ni macam mana? Kalau ulama kata, carilah yang ada penjuru yang berbeza. Macam contoh batu tu, dia ada 2 bahagian kan, katakan. Okey. Jadi bila dah kita nak lap air kencing kita tu, kita laplah dengan satu bahagian yang pertama. Baik, dah habis yang tu, lap pula bahagian yang lain. Dikhawatiri bahagian yang sudah dilap tu tidak lagi bersih. Begitu juga dengan daun. Kalau kita nak pergi ke tandas, tak ada air ataupun nak pakai daun pun boleh. Carilah daun-daun yang besar, surface dia, supaya mudah untuk kita sapu ataupun bersihkan anggota-anggota kita. Jadi bawalah 3 ke 4 ke, sehingga diyakini tidak ada bau, warna dan rasa. Tapi janganlah rasa. InsyaAllah bila bau dah tak ada, warna dah tak ada tu, boleh kita kategorikan sebagai bersih, insya-Allah. Itu antara dia. Dan yang paling penting adalah pastikan tempat ataupun batu yang kita pilih itu sendiri dalam keadaan yang bersih sifat dia. Janganlah dah batu tu pun dah duduk dalam najis ataupun kawasan-kawasan yang dekat dengan najis, kita elakkan. Contoh kita nak ambil pokok. Bukan ambil pokok besar sangat. Nak ambil daun, pastikan daun itu memang dari segi fizikal ni kita tengok daripada jauh bersih.
boleh digunakan untuk istinja. Begitu juga dengan batang pokok, ranting boleh digunakan juga untuk pembersihan. Dan kulit-kulit orang kata bukan kulit, surface ataupun daun-daun yang lebih luas seperti macam daun pisang dan sebagainya boleh digunakan untuk istinja. Dan saya terlupa bagi tahu, ada air yang suci tetapi tidak menyucikan, dan ada air yang suci dan menyucikan. Terms dia adalah air mutlak. Air mutlak ni macam mana? Air hujan, air embun, air mata air embun tu air mata air lah. Air yang dalam salji dan air pantai, ini adalah air-air yang boleh kita buat ataupun boleh kita sucikan satu perkara. Bolehkah kita nak ambil air semayang dengan air sirap? Bolehkah kita ambil air semayang dengan air limau? Tak boleh. Bolehlah nak buat tapi tak sah perbuatan itu. Sebab air yang ada ni dia sekadar suci. Bukan sifat dia menyucikan. Jadi sebab itulah kita kena pilih air mutlak dalam membersihkan anggota badan kita. Untuk solat dan untuk membersihkan diri kita lah. Baik. Bila kita bercakap tentang wuduk pula. Kadang-kadang orang tak berapa pasti keadaan tempat ambil wuduk dalam kolah ni. Sebab kita tengok ada setengah masjid, minta maaf cakap, yang tidak terjaga sedikit. Ada binatang dalam tu, kadang-kadang kat tepi tu hidup binatang-binatang yang lain, dan air pun warna dah tak berapa jelas, dah tak berapa nampak macam boleh ambil wuduk. Tapi orang masih lagi ambil wuduk di situ. Boleh ke tak boleh? Baik. Pengiraan yang disepakati adalah 2 kolah. 2 kolah ni anda semua kena tengoklah ukuran dia berapa dalam kitab-kitab yang lama yang ada disebut. Tapi 2 kolah ni bermaksud cukup untuk seorang itu menyucikan bahagian badannya ataupun bahagian anggota wuduknya, dan boleh menyucikan. Walaupun air itu sendiri suci dan boleh menyucikan. Bila tadi tak suci, bila masa air itu dah berubah, dan seperti kita kata tadi, tiga perkara, warna, bau dan rasa. Kalau dia mengubah 3 perkara ini, kalau kita tengok walaupun dah cukup 2 kolah besar tetapi ada najis yang mengubah warna, maka itu adalah tidak bersih. Tetapi ni ada satu soalan yang agak kelakar. Katakanlah 2 kolah besar, air bersih, semua bersih, tiba-tiba terapung najis. Bolehkah kita ambil air semayang berdekatan di situ? Yang pertama sekali, alih dulu najis tu lah. Jangan ambil tangan, ambilkan gayung ataupun apa-apa yang lain. Buang najis tu terlebih dahulu. Seterusnya, tengok keadaan. Bukan kata dah 2 kolah, dah buang najis tu terus boleh ambil. Tidak, tengok lagi. Okey, alhamdulillah najis tu dah dialih, dan air ini orang kata 2 kolah ni bersih lagi. Sifat kesucian ataupun bersih tu lebih banyak daripada kotor. Maka boleh diteruskan untuk ambil air semayang di situ, ambil air wuduk di situ. Wallahu alam. Sebelum terlupa, saya ada satu lagi perkara nak bagi tahu. Kalau kita ambil wuduk ini, ambil air semayang, ambil tayamum sekalipun, pastikan kita menghadap ke kiblat. Walaupun ini sunnah, tapi ini dituntut dalam Islam. Lepas tu kalau boleh, macam saya bagi tahu, anggota wuduk kita tu kita lebihkan. Contoh, tangan kita di sini, maka kita lebihkan. Macam tadi saya tayamum tu, kita tarik ke belakang sikit dan kita tolak ke depan. Lebihkan daripada siku kita ni, supaya kita yakin. Itu yang penting sebenarnya. Moga-moga Allah SWT pelihara amal kita. Baik, saya rasa cukup sekadar itu saja dulu. Banyak ilmu yang kita kongsikan hari ini, insya-Allah memberi manfaat kepada anda semua. Yang mana yang sakit kat luar sana, jangan bagi alasan tak boleh semayang sebab tak boleh berwuduk. Allah mudahkan dengan cara yang lain, dengan tayamum dan sebagainya, insya-Allah. Wallahu alam, sekadar itu saja. Bersama saya Rishi Ismail dalam Cik Cik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.